Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ustazah harap semua murid berada di dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali pembelajaran kita di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 dalam bidang Sirah, Unit 1 yang bertajuk Janji Setia Penduduk Yathrib. Cuba perhatikan dan fikirkan, mengapakah janji penting dalam kehidupan manusia? Itulah yang kita akan pelajari di dalam tajuk ini mengenai perjanjian setia penduduk Yathrib. Latar belakang masyarakat Yathrib. Yathrib kini dikenali sebagai Madinah. Bumi Yathrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Mereka terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun berikutnya. Murid-murid hendak tahu, bangsa Yahudi mempunyai bilangan Nabi yang paling ramai. Namun, mereka selalu mendustakan para Nabi dan membunuh mereka. Dan Nabi Muhammad satu-satunya Nabi dari kaum Quraisy, bangsa Arab. Punca terjadinya Perjanjian Aqabah pertama. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu, iaitu pada tahun yang ke-11, kembali datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia terhadap baginda. Itulah dinamakan sebagai Perjanjian Aqabah pertama. Kandungan Perjanjian Aqabah pertama mengandungi 6 perkara. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Yang kelima, tidak melakukan fitnah. Dan yang keenam,
setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid hendak tahu, mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih 6 perkara di dalam perjanjian Aqabah pertama? Ada 6 sebab kenapa Nabi berbuat demikian. Yang pertama, manusia tidak ada pedoman dalam kehidupan. Yang kedua, menjamin hak masyarakat selamat. Yang ketiga, meruntuhkan sistem kekeluargaan. Yang keempat, menjaga keselamatan manusia. Yang kelima, mengelak daripada berlaku kekacauan dan huru-hara. Dan yang keenam, sentiasa dipimpin ke jalan kebenaran. Selepas termeterainya perjanjian Aqabah pertama tersebut, mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Marilah kita bersama-sama mengukuhkan jati diri kita sebagai umat Islam. Punca terjadinya perjanjian Aqabah kedua. Pada tahun ke-13 kenabian, seramai 70 orang dari Yathrib termasuk 2 orang wanita telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda. Dan inilah yang dinamakan sebagai perjanjian Aqabah kedua. Kandungan perjanjian Aqabah kedua mengandungi 5 perkara, iaitu yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Dan yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Murid-murid hendak tahu, perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ke bumi Madinatul Munawwarah. Perpaduan mengukuhkan kekuatan umat. Kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua meliputi 5 perkara. Yang pertama, terhadap agama. Terhindar daripada syirik dan kekufuran. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Yang kedua, terhadap nyawa. Nyawa terpelihara dan dihargai. Dan keselamatan manusia terjamin. Yang ketiga, terhadap akal. Terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran
dan memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Yang keempat, terhadap harta. Menghormati hak milik setiap individu dan harta terpelihara daripada pencerobohan. Dan yang kelima, terhadap maruah. Maruah manusia dijaga dan menghormati setiap hak individu. Jika hendak kita kaitkan kepentingan perjanjian Aqabah pertama dengan situasi semasa, maka pasti tidak akan berlaku vandalisme di merata-rata. Semua manusia akan bersama-sama menjaga harta benda awam dan juga harta benda orang lain. Dan kita tidak akan sesuka hati mengambil hak orang lain yang bukan kepunyaan diri kita. Kita akan hidup saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mencari kebenaran. Penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktibarnya, kita hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Yang kedua, ketaatan dan kesetiaan. Dengar dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iktibarnya, kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang. Yang ketiga, jauhi akhlak yang keji. Tidak mencuri dan berzina. Iktibarnya, kita hendaklah sentiasa menjauhi perkara-perkara mungkar dan dilarang. Yang keempat, membina perpaduan dan kasih sayang. Tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Iktibarnya, kita perlulah sentiasa bersikap adil dan hormat menghormati sesama manusia. Contoh lain, iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad adalah mereka sanggup berkorban nyawa demi menegakkan agama Islam dan mempertahankan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga sanggup berkorban harta benda mereka ke jalan Allah. Menunaikan janji suatu kewajipan. Kita perlu membina peribadi mulia dengan meneladani masyarakat Yathrib dalam perjanjian Aqabah. Sekian sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.